A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita dalam kelas tafsir Ibn Katsir, dan kali terakhir kita ambil itu ayat 63, last kali kita ambil. Itu berkenaan dengan tajuk orang-orang munafik yang Allah Ta'ala ceritakan berkenaan keadaan mereka. Sebab kita tahu tajuk yang kita bincang sekarang ni adalah start daripada ayat yang ke-59 itu, taati Allah, taati Rasul. So dalam kes ni ayat 60 sampai 63 itu bawakan cerita berkenaan dengan orang yang mendakwa diri mereka beriman Allah tapi berhukum kepada Tauhid. Tak mau berhukum kepada Allah Ta'ala, dia hukum dengan selain Allah Ta'ala. Kan bila dikata ajak untuk mereka kepada apa yang dituduhkan Allah Ta'ala kepada Rasul, kita lihat orang munafik di kalangan mereka ni akan menentang atau lari daripada Nabi, menyekat daripada Nabi dengan sekatan. Tapi mereka dalam masa sama, bila menimpa mereka musibah, dengan sebab diri mereka kena apa-apa, mereka datang kepada Nabi bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, tidak kami inginkan dengan perbuatan kami itu kecuali kebaikan, berbuat baik dan juga taufiqah, menempatkan ataupun sinkronisekan apa benda yang ada. Sebab dia tak nak nanti kononnya hubungan lama dengan orang-orang Yahudi itu terputus macam tu saja. Mungkin nanti nak dakwah lagi, ayat kan, ayat keluar, nak dakwah lagi, kalau kita terus tolak nanti diorang lari dari kita. Jadi Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina amallahu ma fi qulubihim, mereka itulah golongan Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, a'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, wa'izhum, tapi bimbinglah mereka, beri bimbingan mereka, dan kata kepada mereka tentang diri mereka tu kata-kata yang sangat jelas dan terang, tak perlu berselindung lagi. Itu memang kita kata dalam Quran Karim banyak datang, terutama surah Taubah, datang sebutan yang direct kepada mereka tentang perbuatan mereka tu. Baik, ini kita sambung tajuk baru, tapi masih lagi skop berkenaan dengan taati Allah, taati Rasul. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Wa ma, dan tidaklah. Ma dalam bahasa Arab banyak ada ma tidak, ada ma apa yang, ada ma soalan. Ma soalan tu ma soalan, ma apalah, macam ma ismuka, ma ismuki, siapa nama anta, siapa nama inti. Itu nasyid dulu. Okay, jadi kalau ma tu ma soal lah, macam al-qari'ah, mal-qari'ah, itu ma soalan, ma yang bersifat soalan. Okey. Tapi ada ma yang masuk alladhi. Kat sini tidak, ma nafi wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan. Arsalna, kami utuskan, mir rasulin, sebarang rasul, sebarang utusan, illa liyuta'a biiznillah, melainkan untuk ditaati. Melainkan rasul tu diutuskan, melainkan tidak diutuskan rasul-rasul tu, melainkan supaya ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Jadi rasul bukan datang untuk setakat dipandang, dilihat, kan, dimuliakan. Tapi pemuliaan ataupun sebenar-benarnya dikehendaki Allah Ta'ala untuk rasul-rasul tadi adalah ditaati pada apa mereka perintahkan. Itu asas. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala sering gandikan dalam Quran ati'ullah wa ati'ur rasul. Pasal rasul ni datang untuk ditaati, bukan hanya setakat macam simbol. Kadang-kadang pada masyarakat Islam kita ni ada simbol agama, kan, orang tertentu, wali lah, apa dan sebagainya. Tapi bukannya masalah ketaatan, bukan masalah ni, pemuliaan lebih daripada masalah ketaatan. Dan bahkan Nabi sendiri SAW yang tajuk sama juga, bukan suruh cari capal dia, suruh cari rambut dia, bulu ke apa dan sebagainya, tapi disuruh untuk taat. Okay.
Walau annahum, dan kalaulah bahawa mereka, idzalamu, ketika tatkala zalamu anfusahum, mereka aniaya diri mereka sendiri, maksud dia berdosa. Dalam Quran Karim lafaz zalama nafsahu, zalamu anfusahum ke, ia bermaksud dengan maksud menganiaya diri sendiri, itu maksud dia berdosa. Ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau. Ja'uka, datang kepada engkau. Fastaghfarullah, lalu mereka minta kepada ampun Allah Ta'ala. Wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul minta ampun untuk mereka. Mana bila mereka datang jumpa engkau, kan, mereka dosa, mereka datang jumpa engkau, lalu mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan Rasul pun minta ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti mereka dapati Allah Ta'ala amat memberi taubat, amat penyayang. Amat memberi taubat, amat penyayang. Okey. Maksud dia apa dekat situ, mereka batin-batin, fala, maka tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu hai Muhammad, la yu'minuna, tidaklah mereka ni beriman, hatta sehingga yuhakkimuka, mereka memperhakimkan engkau, menjadikan engkau hakim, fima, pada apa yang, atau dalam apa yang, syajara bainahum, dipertelingkahkan, bainahum, di antara mereka. Kalau mereka mereka tak beriman, sehinggalah mereka memperhakimkan engkau pada apa yang dipertelingkahkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak mereka dapati fi, pada atau dalam, anfusihim, diri mereka, jiwa mereka, harajan, kesempitan, kesusahan, mimma qadaita, daripada apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Okey, ni masih lagi konteks berkenaan dengan penjelasan detail tentang taat Allah, taat Rasul. Baik. Allah Ta'ala firman, yaqulu ta'ala, kata Ibn Kathir, wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a, dan tidaklah kami utuskan sebarang utusan, mana-mana utusan, min maksud any, mana-mana utusan, illa, kecuali liyuta'a, untuk ditaati. Dia kata furidat ta'atuhu ala man ursila ilaihi, man arsalahu ilaihim, difardukan mentaatinya ke atas siapa yang dia utuskan Nabi tersebut kepada mereka. Fardu, dia bukan sunat. Betul, kadang banyak orang salah faham, dia kata sunnah tu sunat. Tak, sunnah ni ada benda yang fardu, ada benda yang bukan. Sunat tu sebahagian daripada ikutan kepada Nabi. Ikut Nabi tu wajib ke sunat? Wajib lah. So, orang kita di sini salah faham sunat tu sunat. Sunat tu kalau buat dapat pahala, tak buat tak apa. Awak jangan silap faham. Ikut Nabi tu ada yang wajib. Ittiba' Nabi, bila kita ikut sunnah tu, ikut kepada Nabi SAW punya akidah atau ibadat atau akhlak tu, dia adalah kefarduan. Cuma ada yang ikutan tadi tidak mesti. Contoh macam kes macam apa, kita panggil apa, macam galakan untuk makan madu bagi penawar. Kalau orang tak makan madu, adakah dia berdosa? Taklah. Nabi sebut penawar pada madu. Walaupun kadang masyarakat Islam kita ni, yelah, mungkin tak dapat madu asli kot, dia skeptikal sikit. Ubat doktor tu menggelupur beli, kan beratur. Yang Nabi beratur nak beli ubat tu, set order lagi. Tapi bila nak madu yang Nabi sebutkan tentang dia bagus untuk kesihatan dan sebagainya, tak nak dimakannya. Kenapa tak tahu? Payah juga cakap, kan? Dia benda yang disarankan Nabi tu lebih penting. Tapi cuma Nabi tak wajibkan makan madu. Makan madu ni sunat je lah. Kalau untuk kerja perawatan melalui habatus sauda ataupun madu, maka dia dikira sebagai sunat je, bukan fardu. Tak ada macam orang tu pakai medol, kufur dengan Rasulullah SAW. Yang cakap itu tak percaya habatus sauda ke? Ini jangan salah faham. Sebab benda ni digalakkan tapi tidak dimestikan. Cuma yang itu. Tapi ketaatan per Rasul tu adalah wajib. Mana yang Nabi fardukan untuk ditaati, memang Nabi itu diikuti, terutama pada akidah, ibadat dan akhlak. Dan bab muamalah harian dan sebagainya, ya tak apalah, kita ada pilihan. Tapi bab berkenaan dengan tajuk ini tak boleh, kena ikut. Contoh macam akidah, tak boleh akidah lain, akidah Nabi. Nabi percaya apa?
Kan? Macam tu juga masalah ibadat, apa Nabi tunjukkan untuk sembah Allah Ta'ala, itu fardu, bukannya sunat. Tak ada kita buka jalan lain. Tak ada kata saya tak nak ikut jalan Nabi, saya ikut jalan saya sendiri. Tak boleh lah. Itu salah tu. Sebab difardukan ke mentaati Rasul tu, seorang Rasul tu, ke atas sesiapa yang diutus padanya Rasul berkenaan. Ikut kepada mazhab Hanbali wajib. Hanafi Allah Alam. Tapi kalau Hanbali dan Maliki wajib. Mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Kalau ada orang buat, yang lain tak payah. Tapi maksud dia kalau yang majoriti para ulama berat kepada suruh mesti yang lelaki. Lepas tu Nabi tekankan. Tapi ada kalanya Nabi sendiri, macam kita baca Sahih Muslim hari tu kan, Nabi sendiri pergi rumah orang lain, Nabi solat kat rumah orang tu, tak pergi masjid. Pengecualian tu adalah ada pengecualian dia. Macam tak salah saya lah baca Ustaz Mazhab Hanafi, kalau kita dengar, kita di rumah dengar azan and then we don't go to the mosque, kita semayang sendiri kat rumah, itu consider tak semayang. Itu lafaz tu datang, tapi tidaklah difahami sedemikian. Lafaz tu datang. Memang ada lafaz hadis Nabi datang macam tu. Tapi cuma masalah cara kita faham hadis tadi. Rasulullah kata dia rasa macam nak bakar. Iya pun dia datang juga, tapi Nabi tak buat. Sahih. Itu Sahih. Cuma problem sekarang ni tekan mana sekalipun, itu yang kita kata setengah para ulama macam Hanbali sebagainya kata wajib. Untuk lelaki wajib, untuk perempuan tak. Tapi kita kata macam kisah kita baca itu, ada Nabi beri izin untuk orang-orang yang tersekat dan sebagainya, ada masalah. Sebagainya ada sebab, tak ada sebab sengaja lepak kat rumah tu sebenarnya salah. Wajib dah pergi surau. Macam mana? Wajib dah pergi jemaah kat masjid. Sepatutnya gitulah. Sepatutnya macam itulah. Tapi beratnya sekali pasal dalam mazhab Syafi'i. Problem dia dekat Malaysia ni, orang kita bila kita kata macam tu, dia kata mazhab Syafi'i tak kata fardu. Dalam Syafi'i kata sunat muakkad atau fardu kifayah, dia kata. So kalau ada orang buat, yang lain tak payah. Terlepas lah. Ada dalam kampung tu 3 orang berjemaah, satu kampung terlepas dosa. Dia kata seorang tak buat semua dosa kan. Kalau semua tak buat, baru semua berdosa. Semua tak buat, semua berdosa. Tapi kalau ada yang buat, terlepaslah, selamat lain-lain. Allah Alam. Tapi kita kata dari segi asas tadi, berdasar iman masing-masing lah. Balik pada asal iman. Sebab tajuk dia, kalau awak memang nak bermalasan, awak lepak rumah lah. Tu je. Bukan masalah alasan lain. Tak ada alasan dah. Malas je. Cakap je malas. Kan mudah. Jangan katalah ni lah itulah mazhab Syafi'i kata. Awak memang malas. Kan? Memang tak senonoh. Ngaku je saya tak senonoh. Habis cerita. Kalau nak bagi kesempatan berimam bersama-sama isteri, balik rumah boleh. Temankan imam. Ini tunggu lah kejap. Jangan sambung drama tu. Suami balik tu layanlah. Suami kata jom solat. Berhentilah drama tu. Pause ke apa. Solat lah sekali. Ini tidak. You solat tahu. Akhirnya kejap lagi solat sendiri. Masalah lah juga. Kan? Biar balik pada asal, memang suami boleh balik kat depan rumah, dia boleh jamaah dengan isteri dia pula. Macam macam kita tahu ulangan solat berjemaah tu boleh, solat fardu tu boleh ulang dalam berjemaah dengan sebab. Contoh macam temankan orang yang tak ada ni, atau jadi imam macam Nabi lantik Muaz bin Jabal jadi imam satu tempat. Dia solat isyak bersama Nabi tapi pergi tempat tu jadi imam. Tak, bukan kalau dia mahu tu. Awak pun janganlah seperli je. Dia kalau mahu kan, tak nak je. Kau siap-siap dari bentang sejadah sebagainya. Dia lah. Dia suami balik tengok depan televisyen. You tunggu I nanti kejap lagi nak solat sekali dengan you. Bila lepas habis drama? Habis drama pukul 10.30. 11.30? 11? Salah. Salah lah suami tidur. jangan sampai 10 sejam-sejam. Itu salah tu. Tu faham macam tu, faham sendiri lah. So konsep dia memang kalau kita kata balik pada apa kita baca dalam Sahih Muslim, memang berat pada sungguh. Kena pergi. Masalah pemalas tu cakap malas je, ngaku. Jangan kata alasan lain. So memang kita kata Nabi sendiri SAW, kita tanya apa Nabi punya perbuatan, sentiasa ke masjid. Untuk jemaah Nabi ke masjid. Lepas tu Nabi kata afdal salatul mar'i fil baiti ilal maktubah. Afdal solat seorang manusia itu adalah di rumahnya kecuali yang fardu. Kalau fardu je yang kena masjid, yang lain di rumah lah. Orang kita nanti Ramadan penuh dekat masjid. Kan? Time fardu tak datang. Saya isyak dekat rumah dulu, lepas tu pergi masjid. Baru pergi berjemaah. Kesian. Tak faham konsep, tak faham betul. Tak faham agama dengan benar. Allahu'alam. Tapi benda ni berdasar kepada belajar, tak belajar.
dah belajar cari alasan pun ada juga. Kan? Okey. Okey, dia kata wa qauluhu ta'ala firmankan biiznillah, dengan izin Allah. Mana ditaati Rasul dengan izin Allah Taala. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, ai la yuti'u ahadun illa biizni. Mana jangan mentaati seseorang kecuali dengan izinku. Yang ini la yuti'uhum illa man wafaqtuhu lidzalika. Mana takkan mentaati mereka kecuali siapa aku taufikkan. Mana memang betul Allah Ta'ala kata tidak diutuskan Rasul kecuali untuk diikuti, tapi dengan izin Allah Ta'ala lah. Sebab ada Rasul tak diikuti. Macam Ibrahim AS tak ada pengikut. Bukan maksud dia Allah Ta'ala tak benarkan dia diikuti, tapi tak ada taufik untuk kaum dia mengikuti dia. Maksudnya Rasul tu diutuskan, tujuan dia untuk ditaati dengan izin Allah. Mana siapa yang tak taufikkan untuk itu, siapa tak taufikkan, maka dia kan bertentangan lah. Kaqaulihi, dia macam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussunahum biiznih. Dia kata dan sungguhnya Allah telah benarkan akan kamu janjinya ketika kalian mengesan mereka atau tahu tentang mereka, tentang golongan-golongan yang kafir tadi, dengan izinnya. Kalian dapat tahu mereka pun dengan izin Allah Ta'ala. Macam tu, masa taati Rasul pun dengan izin Allah Ta'ala. So memang sebab tu kenapa dalam konteks bila kita kata apa, mencari menambah ketaatan, nak jadi dapat taufik, memang kita kunci pertama dia selepas tauhid adalah kena berdoa. So Allah Ta'ala saja yang boleh membentuk hati kita pergi kepada kebajikan atau kebaikan. Kalau dia tak berikan hati kita peluang, kita takkan boleh pergi kepada kebaikan atau kebajikan. An amrihi wa qadarihi, betul, daripada kerana perintahnya dan qadarnya, wa masyiah dan kehendaknya, wa taslitihi iyyakum alaihi, dan juga penguasaannya akan kalian ke atas mereka. Allah Ta'ala jadikan Rasul tadi menguasai ke atas kaum tersebut. Kata-kata mereka didengar. Sebab Allah Ta'ala jadikan nak didengar. Macam Muhammad SAW. Sebab tu banyak orang kata kenapa Nabi SAW dalam masa 23 tahun berjaya wujudkan satu pegangan, satu kepercayaan yang boleh merajai dunia. Sedangkan tempoh 23 tahun tu bukanlah tempoh yang panjang. 13 tahun kena seksa, 10 tahun je betul-betul merajai. Sebab tu kenapa dia tulis kan, kata Muhammad ni the greatest leader, the greatest sekian. Tapi semua tu salah. Sebab Nabi bukannya hebat sebab baginda hebat. Baginda hebat sebab wahyu. Sebab Allah Ta'ala taufikkan untuk kemenangan. Sebab dia adalah Nabi terakhir. Sebab Allah Ta'ala jadikan 23 tahun tu cukup untuk mendidik manusia. Tapi kalau kita 50 tahun pun takkan cukup. Ada rasul yang tak ada pengikut langsung. Ada. Bahkan Ibrahim tak ada. Ada 4. No, bukan. Ada kata 4, dia kata 74, dia kata belas. Tapi yang kita nak faham dalam hadis Nabi ketika syafaat, Nabi kata dia kata dibentang kepada seluruh umat. Maka aku lihat seorang Nabi tu ada pengikut, ada sekian-sekian. Ada Nabi tak ada pengikut, Nabi kata. Nabi Ibrahim antara yang tak ada. Sebab dia tinggalkan kaum dia macam tu je. Isteri dia tak dikira pengikut dia. Isteri dia tak dikira pengikut dia. Isteri Ibrahim. Isteri dia bersama dengan dia. Isteri Ibrahim Daripada keluarga dia, daripada kaum dia. tak dikira apa? Tak dikira sebagai pengikut. Tak dinamakan numbers sebagai pengikut. Sebab memang normally isteri ikut suami ni biasalah. Nabi Ibrahim Anaknya Ismail. Ben sama juga, tak dikira lah. Macam tu kalau anak kita percaya kita, it's actually not really pelik. Sebab anak kita didik dari kecil. Bila kufur tu yang pelik. Macam berlaku kisah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Isteri dia kufur, tu pelik. Sebab tu dia isteri ikut suami. okey, tapi macam mana Sabla explain kan Siti Hajar dengan Sarah tu macam mana? Tak dikira pengikut. Nanti masalah dia, isteri memang follow suami macam raja. Tak dikira isteri tu pengikut. Sebab tu kenapa Nabi SAW sebut, Nabi yang sebut bila disebut tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, lelaki ni adalah lelaki yang cari agama ketika zaman jahiliah. Zaman tengah tak ada ni, Nabi kata dia ni dibangkitkan bersendirian, tidak ada pengikut, tak ikut siapa, macam Ibrahim. Maka Nabi sebut macam Ibrahim. Tu beza dia. Sebab tu saya kata, bila Tuan Haji kata tapi isteri seseorang tak dikira pengikut. Macam pengikut Arkam, isteri tak kira. Isteri tu dia punya pembantu. Memang dia orang yang bersama dengan dia, mustahil bertentangan. Dalam sejarah bangsa dunia, yang pelik tu yang tak nak cerita. Yang pelik Isteri Nabi Lut dengan Nabi Nuh.
Itu yang dia cerita. Yang lain-lain tak cerita. Sebab tu kenapa Ibrahim dikira berseorangan. Sebab tu Allah sebut inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Ibrahim ni satu umat. He's by himself a nation. He by himself a nation. Sebab tu kita faham tu. Khadijah, Aisyah. Tak dikira. Itu masalah je cakap. Saya ulang balik. Bila sebut seorang manusia tu, pengikut dia, kita kata pengikut dia. Bini dia tak kata pengikut dia. Ada keluarga. Keluarga dia. Kita panggil keluarga dia, tak panggil pengikut dia. Facilitator. Tak ada facilitator jugalah. Zaman dulu lagi masalah sebab apa? The relationship between husband and wife ni macam tuan dan hamba. Zaman tu kan panggil lord. Even a wife will call his apa ni? Zaman Yusuf kan. Ini Ibrahim awal lagi kan. Bayangkan zaman Yusuf. Kan bila kisah apa isteri menteri tu bertembung dengan suami dia dekat pintu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua kan bertembung dengan, dia tak kata zaujuha, dia kata apa? Sayyidaha. Tuannya. Sayyidaha. Ha tu perempuan tu. Sayyid apa? Tuan, his lord. Tuan dia. Cara zaman tu memang tuan apa? Isteri dengan suami ni macam tuan dengan hamba. Sekarang tak biasa. Oh. Ikut asal, ikut asal zaman Adam sendiri, isteri dia tu apa? Zauj. Pasangan dia, spouse. Not considered as tuan, tapi zaman berzaman jadi macam tu. Sekarang alhamdulillah hilang balik. Balik tak boleh lah. Hilang balik tu masalah. Isteri jadi tuan, suami jadi hamba, masalah juga. Terbalik lagi teruk. So konsep tu kena jaga sikit. Sebab tu kenapa kita kata tak ada pengikut, ya. Maksudnya ikutan. Contoh Nabi SAW berjaya dah 23 tahun. Semua orang fascinated. Kan pelik. 23 tahun mustahil. Kan a nation yang besar macam apa kita panggil dulu siapa? Rusia. Joseph Stalin kan collapse. Apa Lenin, Stalin kan dia ambil apa Bolshevik Brothers. Diorang usulkan apa sosialis punya fahaman tadi kan. Tapi 50 tahun je. From that point sampai tu habis collapse. 50 tahun. US tunggu sikit je. Dia dah tantangan kan dengan apa Afghanistan. Taliban kan. Nanti dia keluar nanti habis. So tak tahu kenapa Taliban ni bukan Taliban, Afghanistan ni negara yang para ulama kata macam ada sumpahan. Siapa cuba takluk gagal jatuh. Dia ada curse. Allah Alam. Tapi memang dari sebab dulu lagi. Mana kerajaan cuba takluk gagal, dia jatuh. Rusia jatuh. Dia keluar 89. Tahun 91 92 Soviet Union jatuh. Pecah. Habis. Dia hilang. Macam tu kat US. Sekarang ni dia makin hilang pengaruh. Waktu European dan nation yang masih tak patuh pada dia, seorang-seorang yang lari keluar, tak nak ikut. Sebab diorang dulu terhutang budi dengan US. Zaman fasis kan. Ya, diorang US hantar tentera tolong. So, jadi ketika ni macam terhutang budi. Sebab tu European dia punya nanti tak kuat. Tentera diorang tak kuat. Europe tentera tak kuat. Kan Itali ke Spanyol ke tak kuat. Tapi pasal US bantu dulu, so diorang terhutang budi dengan US. Lepas tu US kata apa dia kena ikut. Dan hatta duit diorang naik pun US jaga kat situ. Kalau US jatuh lah. Sekarang ni US tantangan kan. Tunggu berapa tahun lagi. Dia start tantangan ni kan dengan Taliban kat Doha pun ni kat kota kan. Tunggu. So itu yang berlaku pada Rusia. So takkan tahan lama. Any ideologi manusia ni takkan tahan lama. Orang pelik dengan Islam 1400 tahun dah. 1400 tahun. Every time kena ada orang terbalik kan, ada orang betulkan balik. Every time ada terkoyak hil, ada betulkan balik. Semua balik pada asal. Dia gaduh sama sendiri pun elok juga. Elok balik. Serius. Benda tu akan elok balik. Allah akan jadikan pengakhiran tu awal akibatul lil muttaqin. Dia takkan lari ke mana. Dan memang kemunduran umat Islam selama berapa tempoh dekad ni kan, beberapa ratus tahun, punca dia Allah Taala nak bagi apa supaya kita lihat balik. Supaya orang tu yang kadang fitnah kepada orang kafir. Dia kata kalau Islam tu betul, kenapa tak kuat? Itu alasan salah. Tapi itulah Allah Taala fitnahkan mereka sampai sekarang mereka terasa macam tu. Tapi sekarang dia gradually. Tapi 1400 tahun, 23 years punya effort, dia punya bertahan sampai 1400 tahun lebih. Tak logik.
Tapi sering orang kata Muhammad adalah seorang jeneral yang hebat, Muhammad adalah seorang pemimpin yang hebat. Tapi dia orang tak sebut apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Pasal Nabi Muhammad SAW dimenangkan keadaan baginda tu bukan untuk orang setakat puja dan sanjung sebagai pemimpin, ketua tentera ke, guru yang baik ke. Tak, bukan itu. Yang tajuk asal adalah Muhammad Rasulullah. So Allah Ta'ala jadikan tempoh 23 tahun baginda berdakwah, tapi hasil dia sampai 1000 tahun masih lagi kekal. Ajaran baginda masih kekal. Sebab tu kenapa yang diorang tulis 100 manusia paling berpengaruh di dunia, letak Muhammad nombor 1. Sebab tak ada orang kat dunia ni sekarang ditaati macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tak ada pun orang Islam masih sibuk bertudung, tutup aurat, tak nak minum arak, tak nak berjudi, tak nak berzina. Kenapa? The Prophet is not there anymore. Your leaders tak ada dah. Tapi kenapa? Ajaran tu. Sebab tu dia kata ditaati. Sebab apa? Allah yang taufikkan. Sebab tu ni kadang-kadang kita bila bincang mengenai masalah pelaksanaan hukum Islam, bila kita kata nak sabitkan kesalahan tu sangat payah. Kena saksi 4 orang. Contoh macam nak potong tangan pencuri. Barang tadi kena nilai lebih 3 dirham. Kemudian barang tadi mesti tersimpan. Kemudian saya bukan mencuri ikan lapar. So, benda tu tadi semua sekali in the end tak cukup untuk potong. Macam buat zina macam tu juga. Nak hukum rejam atau sebat, kena 4 orang saksi. Nampak, dan lelaki semua. Perempuan tak boleh. Kenapa perempuan? Bila nampak dia tutup mata. Dia kan? Tak nampak lah. So konsep di dalam agama ni pelik. Jadi bila kita tengok macam tu orang tak faham. Cuma lepas kita perhatikan kan, benda ni kita kata nak laksanakan, kita cerita tentang 4 saksi, ada orang angkat tangan, dia kata, Ustaz, kalau macam tu payah nak buat. Saya kata masalah Allah Ta'ala suruh kita buat untuk ketaatan. Masalah berjaya ke tidak tu dia taufik dia. Contoh macam kes penguasaan macam di tanah Arab kan, Saudi Arabia ke Yaman ke, bab arak ke judi dan sebagainya, maka ada enforcement. Diorang time to time adalah dia serbu tempat-tempat arak tu. Ada orang buat arak je, ada jumpa kat rumah-rumah tu dia buat distillation tu sistem pembuatan arak tu kan, diorang buat pakai tong-tong biru tu, tong chemical kan, buat. Tapi nak jadi cerita dia, benda tu time to time. Tapi percentage yang tak minum arak orang ramai. Kalau yang ada tu ya, kita kata yang berzina, berjudi, minum arak, yang buat benda tak senonoh ni kan, ada dari 2 bilion tu ada berapa persen. Yang banyak persen tak buat tadi tu, siapa jaga diorang? Kalau bukan Allah Ta'ala taufikkan, tak ada. Dia taufik Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala taufikkan untuk Nabi itu ditaati. Itu maksud dia katakan liyuta'a bi'iznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Dia kata dia an amrihi, daripada kerana perintahnya, wa qadarihi, kadarnya, wa masyiatihi, kehendak dia, wa taslitihi iyyakum alaihim, dan penguasaan ia ke atas akan kalian ke atas mereka. Mana nabi-nabi itu dikuasakan ke atas kaum tersebut, nabi rasul tadi. Barulah jadi. Kalau tak ditaati, maksudnya Allah Ta'ala tak bagi. Itu je. Bukan sebab tu kerana rasul hanya menyampaikan, bukanlah kerja mereka memaksa ataupun menjadikan orang mesti ikut. Okey. Wa qauluhu, nak firman lepas tu, lepas katakan ayat berkenaan dia kata walau annahum, dan kalaulah mereka idzalamu anfusahum, ketika mana mereka menganiaya diri mereka sendiri, berdosa, ja'uka, mereka datang pada engkau, fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, wastaghfar lahum rasul minta ampun untuk mereka, wajadallahu tawwabar rahim, pasti mereka dapati Allah Ta'ala Maha Penyampun lagi Maha Penyayang. Okey. Ini ayat ni diberikan apa? Memberikan panduan Allah Ta'ala golongan penderhaka, al-usah, yurshidu ta'ala al-usata wal muznibin, golongan penderhaka dan golongan pelaku dosa, idza waqa'a minhumul khata', bila datang pada mereka sebarang kesalahan, wal isyan, dan juga penderhakaan, ayatu ila rasul, hendak mereka datang kepada rasul, fa yastaghfirullah indah, lalu minta ampun Allah Ta'ala di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, wa yas'aluhu ay yastaghfira lahum, dan mereka minta kepada baginda untuk minta ampun bagi mereka. Fa innahum idza fa'alu dzalika, dan mereka jika mereka dapat buat benda berkenaan, taballahu alaihim, manusia Allah akan kuni taubat ke atas mereka, wa rahimahum wa ghafara lahum, pasti Allah Ta'ala akan berbelas kasihan kepada mereka dan Allah Ta'ala ampunkan mereka. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan, wa lihadza qala, kerana Allah Ta'ala firmankan, la wajadullaha tawwabar rahimah, pasti mereka dapati
dapati akan Allah Ta'ala Maha memberi taubat lagi Maha penyayang. Okey. Dia dalam kat sini jap. Ada kisah ni. Saya tak pasti dia letak sini tidak. Kisah yang disebut tentang ada seorang badui datang kubur Nabi. Jap. Saya buka Saya nak kena tunjukkan sebab kadang-kadang geng-geng sesat, geng-geng ahli bid'ah suka pakai ayat ni untuk kononnya dia kata tak apa minta depan Nabi. Pergi kubur Nabi minta ampun kat situ. Ni nak kena tunjuk sikit. Kadang-kadang tak tunjukkan nanti orang tak nampak. Ni dia entah. Okey. Bukan Nabi je, tapi tu Kaabah tu mengenangi. Tak, ini nak fahamkan satu-satu. Yang pintu Kaabah tu multazam tu Nabi sandarkan pipi Nabi ke multazam, ke dinding Kaabah tu dan berdoa. So itu tak salah kita buat. Nabi tunjukkan. Macam Umar katalah, aku tahu kau batu, tapi aku tak nampak Nabi buat, aku takkan buat. Dia buat sebab Nabi buat. Pipi. Tapi kalau akak hamba rasa penyek akak, ini langgar dia orang sekarang ni. Bukan sunat tu, orang kata tentang sandar pipi kat dinding tu lah. Sekejap. Multazam kan? Okey, sekejap. Al-Imran An-Nisa. Okey. Sekejap. Saya nak tunjukkan ayat tu. Pasal ada sebenarnya kat sini, tapi dalam ringkasan tafsir Ibn Katsir dia tak nukilkan. Jadi siapa-siapa yang jumpa ahli bid'ah dia akan dengar ayat-ayat ni. Dibaca terutama ayat ni. So, ayat ni akan digunakan konon ada seorang lelaki badui datang jumpa Nabi, datang kubur Nabi minta ampun dekat kubur Nabi. Lepas tu ada seorang lelaki dekat situ mimpi Nabi datang kata panggil orang Arab tadi dia telah diampunkan. Kejap ni saya tunjuk lah ni, kejap lah kan, gitu. Sabar. Okey. Dia kata kat sini ya. Okey. Ni kisah ni. Utbi ni seorang lelaki nama Utbi ni ada kalau jumpa ni jap. Sebu hidung ke kenapa? Minum ais ke? Tapi minum ais macam biasa dah. Ustaz, Utbi ni ada bala kan berapa orang? Mana dia? Utbi ni dia lahir Jap. Kisah Utbi Abu Nasr As-Sabbaq. Ya, dia kisah ni. Ya, Utbi ni kejap kisah tu tak ada kat depan tu. Utbi sekejap. Okey. Dia kisah ni disebut dalam Baihaqi Syu'abul Iman. Okey, kisah ni sanad dia tak sahih, tapi saya baca sini dia start di sini. Di sini. Dia berbaris ni. Dan kita yang pada kitab yang kita punya ringkasan ni dia tak letak sebab kisah tak pernah sahih pun. Okey. First disebut lelaki Utbi ni macam Tuan Haji kita kata ada banyak orang nama Utbi sebenarnya. Cuma Utbi yang disebutkan ni ada kata Al-Utbi ni mati tahun 255 Hijrah. Ada kata yang ini mati tahun 230 Utbi. Al-Utbi Okey.
So jadi Utbi ni yang nak kena faham kan, ni cerita dia, ni cerita baca start kita baca sini. So kena faham pasal ayat ni sering dipakai oleh golongan sufi untuk kononnya berdoa di kubur Nabi. Cerita dia kata apa dalam kitab ni, dia kata waqad dzakar jama'atun minhum, dia kata apa, Syekh Abu Nas bin Sabbaq dan kitab dia Syamil, hikayah masyhurah an Utbi, cerita yang masyhur daripada Utbi. Utbi ni kalau paling-paling pun paling cepat lah, kalau dia ada pun tahun 255 Hijrah mati. Within that years lah, ujung dia bukan sahabat Nabi pun. Okey. Dia kata apa? Qala kuntu jalisan, berkata Utbi, aku dahulu duduk inda qabrin Nabi SAW, di sisi kubur Nabi SAW. Faja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia kata, salam kepada kau wahai Rasulullah. Sami'atullah yaqul, aku dengar Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan kalaulah mereka ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfirullah rasul, dan minta ampun untuk mereka Rasul, lawajidullah tawwabar rahimah, pasti mereka dapati Allah Ta'ala maha memberi taubat lagi maha penyayang. Wa qad ji'tuka mustaghfiran lidhanbi, aku datang kepada engkau minta ampun untuk dosaku, mustashfi'an bika ila rabbi, minta syafaat kepada engkau, kepada Tuhanku, dengan engkau kepada Tuhanku. Thumma ansha'a yaqulu, kemudian Badui itu mula bersyair, ya khair man dufinta bil qa'i a'zamahu fataba min tayyibihinna alqa'u wal akammu nafsi al-fida'u li qabri anta sakinuhu fa fil afafi wa fil judi wal karami. Dia kata, wahai yang sebaik-baik, mandufinta bil qa'i a'zamahu, wahai yang sebaik-baik siapa yang ditanam engkau di satu dewan yang hebatnya, sangat agungnya, fatab min tayyibihinna, maka dewan tu menjadi, tanah ni menjadi bersih, elok, min tayyibihinna alqa' wal akam, mana luang tanah ataupun timbunan pasir ke yang mulia dengan sebab engkau. Nafsil fida, diri aku ni adalah tebusan, liqabrin anta sakinuhu, bagi kubur yang engkau adalah penghuninya, fihi, dalamnya, al-afafu, yang amat bersih daripada dosa-dosa, wa fihil jud, padanya ada kemurahan dan juga kekurniaan. Okay, kemudian suman sarafal arabi, kemudian orang Badui itu beralih, faghalabat ni aini, maka telah melewaskan aku akan mataku, faraitu Nabi SAW fi naum, lalu aku lihat Nabi SAW dalam mimpiku dan tidur. Faqala ya Utbi, wahai Utbi, ilhaq, kejar al-Arabiyah, Arab Badui tersebut, fabashirhu anna Allah qad ghafara lah, beri berita gembira pada dia, Allah telah ampunkan dia. Okey, dia dalam perkara ni ada banyak perkara. Okay, pertama sekali, sanad kisah ini tidak sahih. Okey, sanad tak sahih, dan apa, memang kita kata bila sanad tak sahih, hujah bukan berlaku. Tak jadikan hujah untuk perbuatan berkenaan. Kedua, Utbi ini bukan sahabat Nabi. Bila dia bukan sahabat Nabi SAW, ya, at least kalau kita kata, yelah, dia punya kematian dia tu dalam 255, kalau dia tolak 10 tahun, kan Nabi SAW wafat tahun ke-10 Hijrah, 11 Hijrah. So dia punya umur, kita kata lewat lagi lah 100 tahun daripada Nabi. Jarak dengan Nabi ada 240 tahun atau 230 tahun jarak dengan Nabi SAW. So kita kalau kita isi gap, umur dia 60 tahun duduk mana-mana, ujung tu tak jumpa Nabi lah. Bila tak jumpa Nabi, dia ada masalah. Tak mana tahu itu Nabi. Ini sering berlaku sangat masyarakat Islam kita. Suka sangat mimpi jumpa Nabi. Kalau kita jumpa, saya tak kata mustahil. Problem dia adalah masalah mana awak tahu itu Nabi. Mana tahu itu Nabi. So kita manusia ni perlukan kepada contoh untuk kita bayangkan. Contoh saya bagi sini okay. Adik saya sampai daripada Kedah. Dia turun dekat simpang, dekat wang utama punya stesen bas. Minta seorang suruh ambil, orang tu pergi ambil. Sampai sana, Ustaz, adik Ustaz mana satu? Adik saya ada situ lah. Dia kata, pakai baju apa? Baju merah. Semua tu baju merah dia tu. Lepas tu, adik Ustaz rupa Ustaz? Tak ada rupa Ustaz. Tak ada rupa saya. Rupa atuk saya. Saya sebut benda yang tuan-tuan tak pernah tengok. So macam mana tuan-tuan nak bayangkan? Dia perlu bayangan. Lepas tu bila orang tu kata, itu banyak perkara masalah lah. Pasal kes yang pertama sekali nak tahu sanad tak betul. Kedua, kita nilai kisah tersebut sendiri. So kata Utbi ni bukan sahabat Nabi. Bila bukan sahabat Nabi, mana tahu jumpa tu Nabi? Pasal banyak orang zaman kita sekarang ni kadang ambil zikir tambahan lah, amalan baru lah, sebab kononnya mimpi jumpa Nabi. Soalan, mana tahu itu Nabi? Siapa clarify kat awak? Kita tahu itu Nabi, mana awak tahu? Dia pun kata mimpi
Walau dia kata mimpi. Kan nama-nama figure-figure terkenal Malaysia ni pun kata mimpi jumpa Nabi. Saya tanya soalan, mana awak tahu? Sebab balik pada asal, kalau dia kata saya nampak pelita, nampak capal, yang tengok kat Turki tu, itu bukan Nabi pakai. Itu orang hadiah lepas Nabi wafat. Yang kena kata kat Museum Tok Kapi yang dekat Turki tu kan. Itu benda tu Ustaz Fasan ada buat penjelasan itu. Bilik Nabi kan, lepas ada orang duduk sibuk sujud ke apa, keranda letak apa sarung kubur Nabi tu kan. Bukan kubur Nabi, langsir tak kelambu keliling kubur Nabi, bukan atas kubur Nabi. Diorang pergi buat apa kat Urut Terengganu itu, upacara, pergi sandar kepala kat situ macam Yahudi. Tapi bila kita tegur, ada orang lawan. Jadi Ustaz Fasan tu buat syarahan khas tajuk Bilik Nabi tu. Apa benda ada dalam tu? Dia kata sebenarnya kubur Nabi SAW, dia tiga kedudukan. Ni Nabi punya kubur, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Umar. Ni dan tu ada bilik tu ada 3 kubur, bukan satu je. Betul dulu macam tu keadaan dia. Satu, kedua, so yang kisah pasal Utbi ni konon dalam riwayat, konon dia sandar kubur Nabi. Tu tak jadi tajuk lagi, tajuk tambahan dia. So kalau dia kata sandar kubur Nabi SAW, kubur Nabi Abu Bakar belah mana dia sandar? Sandar belah mana? So kadang kena faham juga kisah tu situlah. Okey, lepas tu kemudian tajuk yang tambahan yang kita kena faham. Dia kata pasal dia kan ada yang selalu apa Allah Taala kat Malaysia kata apa mimpi Nabi. Dia kata nampak capal, nampak sekian. Pasal awak tengok barang tu dekat Museum Tok Kapi dia tu. Awak pergi ziarah kubur museum tu awak nampaklah barang tu. Sedangkan barang tu bukan Nabi punya. Orang hadiah dekat Nabi lepas daripada Nabi wafat. Lepas tu ada satu peti dulu diletakkan, diletakkan berdekatan dengan apa dengan kubur Nabi dulu, tempat orang letakkan hadiah. Siapa letak hadiah letak dekat situ. Jadi bila ini letak hadiah, jadi peti tu tiba-tiba Osmaniyah kuasai sebenarnya tanah Arab, dia bawa lari peti tu pergi ke Turki, bahkan buat rel kereta api khas. Daripada situ pergi ke sana. Memang dia orang bawa lari barang tu. Tu last sekali decide dekat museum kat sana. Orang pun percayalah ini jubah Nabi. Tak ada pun. Jadi masalah sekarang ni apa, macam mana kita tak kenal ni apa Nabi, sedangkan kita tak tahu rupa Nabi. Macam mana awak kenal? Saya kenal, macam mana awak kenal? Nak tengah tahu. Sebab zaman para tabi'in, zaman para sahabat hidup lagi, para tabi'in bila kata jumpa Nabi, tahu tak sahabat tanya soalan apa? Engkau nampak siapa? Sebab tanya engkau nampak siapa? Sebab Nabi SAW di kalangan para sahabat ada orang rupa dia. Antara dulu Ja'far mati awal lah. Tak ada pasal Ja'far mati sebelum Nabi lagi. Lepas tu ada Hasan bin Ali bin Abi Talib, iras Nabi. Sebab tu bila para tabi'in kata aku nampak Nabi, aku nampak Nabi dalam mimpi, sahabat Nabi tanya kau nampak siapa? Kalau orang tu jawab aku nampak Hasan bin Ali bin Abi Talib, maka sahabat Nabi tu akan kata engkau memang nampak Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tak boleh menyerupai Nabi, itu basic dia. Bukan tak ada mengaku dia Nabi. Datang janggut putih. Nabi tak pernah putih janggut. Uban mempelai kat atas kepala je, tak pernah putih janggut. Yang jumpa janggut putih tu Nabi kot. Macam mana Nabi janggut putih? Nabi tak pernah janggut putih. Nabi wafat dalam keadaan masih hitam. Bulu uban tu berapa helai di atas kepala dia. Si Abu Bakar bilang berapa helai je Nabi ada uban. Saya nak ceritakan Nabi SAW ni memang kulit dia sebagainya, rupa dia tu diketahui. Cuma masalahnya bila kita kata kita nak bandingan, para sahabat suruh tengok dia nampak siapa. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Sebab syaitan, Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa ni lihat aku dalam mimpi, dia memang lihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tak boleh menyerupaiku. Apa saya dengar lah, saya disembang beberapa orang ustaz pesunnah pun kat Malaysia ni, ada separuh tu dia kata boleh, tak mustahil. Saya tak kata tak mustahil. Saya bukan persoalan mustahil tu. Persoalan saya adalah macam mana orang yang tengok tu nak kenal. Tapi macam Nabi sabda tadi based on what yang tadi kata. Sebab para sahabat nampak dia. So dia sahabat nampak lah. Dia tahu lah rupa Nabi macam mana. So para sahabat takkan silap. Awak yang tak pernah tengok Nabi, awak dah tahu masa tu. Ada tak riwayat apa-apa lah yang menyatakan di akhir zaman ni ada budak yang super akan jadi macam rupa Nabi? Tak ada pun. Kalau ikut keturunan mungkin ada. Sebab Ibrahim AS Nabi rupa dia. Sebab Nabi pernah kata dalam hadis yang sahih, dengar, Nabi pernah hadis sahih, genetically dari segi masalah keturunan, ya, mustahil. Sebab kes dia Nabi SAW pernah kata
Aku nampak Musa rupa macam ni, Isa rupa macam ni, Yusuf rupa macam ni. Dia sebut terang. Ujung dia kata apa? Dan aku lihat Ibrahim AS, dan orang paling serupa dengan Ibrahim adalah teman kamu ni. Nabi kata diri dia. Nabi tunjuk diri dia sendiri, orang paling serupa Ibrahim. So daripada Ibrahim AS, Ismail turun ke bawah sampai Nabi, berpuluh atuk. Oh. Sampai Adnan pun 21 dah. Adnan ke Ismail tak tahu banyak mana. Jadi kalau kita nak faham itu berpuluh atuk, tapi Nabi boleh kata orang boleh serupa dengan Ibrahim adalah dia. So Nabi tunjukkan diri dia sendiri. So tak mustahil lepas keturunan, variasi keturunan ni akan turun anak cucu rupa atuk nenek. Tak ada hal. Kita ada mustahil itu. Soalan daripada banyak cucu-cucu yang ada tu, siapa rupa atuk tu? Saya macam dalam family saya, keluarga saya tak pernah tengok atuk saya belah bapa. Sebab dia kahwin dah tua. Dia sini cerita dia kahwin A, bini pertama mati, anak bini pertama mati, dia kahwin kedua pula. Umur dia panjang. Dia kahwin isteri pertama dan anak isteri pertama semua mati. Dia kahwin kedua pula. So bila dia kahwin kedua, anak-anak dia macam even pak cik saya dekat kampung, saya tanya kan, dia kata waktu bapak dia lahir tu, bapak dia putih dah, janggut, dah tua kan. So kalau kata rupa siapa, dia pun tak tahu rupa siapa. Nak bandingkan kan, kami tak tahu rupa siapa. Tu saya kata kalau orang tanya saya rupa atuk saya, mana saya pun tak tahu rupa atuk saya macam mana. Entah rupa pak saudara ni ke, entah sepupu yang ni ke, mungkin anak saudara yang ni ke, mungkin. Tapi dari variasi keturunan tadi, mana satu je yang kita nak tahu? Mustahil tidak. Macam saya ucap kan, tidak mustahil jumpa Nabi. Nabi boleh jumpa seorang tu Nabi SAW, tak mustahil. Soalan sekarang ni macam mana nak clarify? Sebab kita kalau nak setakat jumpa sahaja dalam mimpi, keringnya mulut. Okay. Setakat jumpa sahaja dalam mimpi, tak ada masalah. Kalau kita jumpa orang ni, boleh jumpa siapa saja, tak ada hal. Problem dia bila Nabi disebut dalam tajuk ni, akan timbul masalah syariat. Sebab ada orang, dia akan fikir dari situ ada syariat. Sedangkan kalau betul Nabi jumpa Nabi pun, dia lebih pada berita gembira sahaja. Dekat sini kisah ni jadi syariat. Mula geng sufi pergi kumpul kat kubur Nabi minta hajat kat situ. Sedangkan benda tersebut kita kata sahabat Nabi yang besar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ada buat tak buat? Kan? Bahkan Nabi pesan pada para sahabat cari orang hidup. Macam Uwais Al-Qarani yang dia katakan Nabi SAW kata doa dia makbul. Nabi kata dengan para sahabat jumpa dia, minta dia kata Allah Ta'ala minta ampun untuk orang yang jumpa tu. Untuk Umar jumpa. Umar jumpa, ada Rasulullah sahih ni. Jumpa Umar jumpa dengan lelaki tu. Dia Umar kata pada dia, istaghfirullah li Umar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk Umar. Jadi dia kata takkan minta ampun untuk kau Umar. Umar kata minta je lah kan. Maksudnya nak ceritakan kisah tersebut, kita jumpa orang yang hidup betul. Dan para sahabat tak pergi kubur Nabi dah lepas Nabi wafat untuk minta ampun kat situ. Arab Badui ni tadi, kalau betul lah kisah ni, dia salah faham. Kalau betul kisah ni, tapi kisah tak betul, sanad tak betul, maka macam-macam benda boleh masuk dalam tu. Entah benda cerita yang datang. Tapi kalau jadi betul pula, saya kata soalan, Utbi ni kenal mana Nabi SAW? So dia bukan sahabat. How can dia tahu muka sahabat Nabi? Muka Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Bukan syaitan tak boleh mengaku dia Nabi. To claim that he's a prophet, boleh. Dia boleh claim. Macam orang gila claim jadi raja, boleh je. Orang bukan raja claim jadi raja. Ada kat Sultan Melaka, ada Sultan sekian, Sultan Perak kan. Orang bukan raja claim jadi raja, boleh je. You can claim everything. Soalan rupa. Bila mereka kata menyerupaiku ni muka, so soalan macam nak tahu itu muka Nabi. Ada zaman sekarang ni jumpa apa, kata Habib Omar lah, Habib Ali Jufri lah, semua sekali dikata sebagai muka Nabi. Apa hal? Ada separuh campur Jawa lagi. Elak-elak sikit. Ya, itu kisah dia. Tapi ni kisah je ni, kononnya Arab Badui tadi datang macam tu, tiba-tiba ya Allah Tubi, kejar Arab Badui tadi, beritahu kira pada dia Allah telah ampunkan dia. Okay, tak ada artis yang tukang lukis gambar orang. Tak ada. Tapi kan Nabi dah sebutkan dah. Nabi dah kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala laknat, maka Allah Ta'ala akan kenakan siksaan paling berat di kiamat nanti. Sebab tu ketika Ummu Salamah, Ummu Habibah duduk di Habsyah, kan dia kata dalam Sahih Muslim, dia kata dia masuk satu bilik dekat Habsyah tu. Dalam satu bilik tu ada banyak patung-patung. Ada satu patung tu rupa Nabi.
rupa Nabi SAW. Lepas tu Nabi bila dengar, bukan Nabi happy. Nabi kata itulah satu kaum yang bila mati orang baik di kalangan mereka, mereka buat untuk dia patung, kemudian mereka sembah. Mereka lah seberhajat makhluk, Nabi kata. Ulaika syararul khalq, Nabi kata. So diorang kumpulan manusia itu. So tak pelik keluar muka Nabi sekali lagi, pasal keturunan tu ada. Cuma masalah which one? Mana satu? Yang ini ke? Yang tu ke? Yang tu ke? Yang tu ke? Yang tu ke? Mana dia tahu? Sebab tu tak usah claim anything. Sebab agama dah cukup. Bukannya tak cukup. Yang orang mimpi ni semua rasa agama tak cukup. Ada additional benda yang boleh dibuat selain yang Nabi ajar. Ketika Nabi hidup, betul. Diorang datang jumpa Nabi SAW minta ampun. Minta ampun untuk mereka. Memang datang bagi alasan macam tak datang pergi perang. Ya Rasulullah, kami silap, kami sekian, minta ampun Allah untuk kami. Ya, dia minta macam tu. Itu perbuatan mereka. Dan bila Nabi Al-Quran kata lawajadullah tawwabar rahim, pasti mereka dapati Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang tu. Tang mana? Sebab apa? Sebab wahyu. Wahyu datang bagi tahu engkau telah diampunkan, Allah telah terima taubat kau, Wahyu turun, baru Nabi tahu. Kalau tidak, nak tahu macam mana engkau telah diampunkan? Maknanya Nabi mesti hidup. Kalau mati tak hidup, mati tak jadilah. Ketika hidup tu, Nabi hidup lagi, wahyu turun. So Nabi boleh beritahu lah. Sekarang bila Nabi dah wafat, tak ada dah wahyu baru. Ni orang ni semua claiming yang tadi, macam kes yang Utbi tu, memang golongan sufi suka baca kisah tersebut, lalu dia bina. Dari situ perbuatan berdoa di kubur. Mula-mula kubur Nabi, lepas tu dia tambah kubur wali, lepas tu tambah guru syekh dia, lepas tu syekh ni habis macam ambil Noh sampai sekarang. Kalau pergi kat makam Nabi, orang berdoa tadi juga. Salah lah. Kalau kat Rauzah tadi. Rauzah tu kan makam Nabi ya. Ya dah tahu lah, tapi biasa sebelah kiri. Orang kata ni salah pergi kubur Nabi tu. Kalau macam tu, tanah seluruh tu dekat dengan kubur Nabi. Tajuk tu bukan macam tu. Kita tak kira macam tu, Kak. Faham tak? Kita tak faham juga. Kubur Nabi tu mana? Kubur Nabi kat kubur Nabi lah. Sebelah sini bukan kubur Nabi, sini bukan kubur Nabi, sini bukan kubur Nabi. Sebelah kubur tu lah. Kat kubur Nabi tu. Tempat bagi salam tu. Itulah kubur Nabi. Bila kata ziarah kubur Nabi, akak berdiri situ. Bukan pergi tepi sini, akak kata ziarah kubur Nabi. Dia kena lintas depan ni. Ini Raudhah kat sini, kubur Nabi tanam kat sini. So akak akan lintas sebelah sini, bawa bagi salam. Bagi salam sini buat apa? dia ada 3. Yang mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar, mana Umar? Dia 3. Dia macam ni sekejap. Ada kot gambar. Sekejap. Saya ada gambar. Ya, tahu. Sekejap. Cek. Ada je. Yang mesyuarat lah, udahlah tu. Mesyuarat. Sekejap. Saya tak ingat tak mana. Gambar tu ada saya simpan. Pasal dekat sebelah Masjid Nabawi tu, kalau tuan-tuan tengok, dekat sebelah ni, kalau sini arah kiblat, dekat sebelah sini ada 2 tempat. Satu pameran tentang tentang Nabi. Satu lagi pameran Asmaul Husna. Sebelah sini. Kalau kita mengarah kiblat sini, kawasan bangunan tepi ni digunakan untuk itu. Untuk pameran tentang Asmaul Husna satu, pameran tentang kubur Nabi, tentang Nabi, sejarah Nabi, si Nabi sebagainya. So bila sebut tentang tu, memang ada kat situ dia letakkan replika kubur Nabi macam mana. Kubur Nabi Kat mana ni Ustaz? lah, free je masuk. Kena pergi ni sekali. Dah kena tahan, tak boleh pergi umrah pada muka. Buka dah? Belum. Okey. Ini kiblat makam Nabi sini, kan? Okey. Belah kanan ni, ujung lah, bukan sini, belah kanan bangunan keluar. Kat sini ada bangunan panjang. Bangunan tu tempat buat pameran. Pameran dia 2. Satu tentang Nabi, satu Asmaul Husna. Outside the masjid. Tepi, nampak tepi jalan tu. Kalau kita toleh kanan, nampak bangunan tu. Kalau ini arah kiblat, pandang kanan. Tepi luar daripada bangunan masjid. Okey. Dekat pintu
tu. Iya, itulah orang suruh tengok tak nak. Pergi apa? Pergi sibuk dengan apa? Dengan tahu kedai. Itu berapa salam tak? Berapa salam? Salah benda je. Dia masuk dia. Luar. La syarika lah. Ni, dengar. Ni, dengar. Ni bangunan masjid. Ayah, saya tutup ni kan komputer saya mati. Okey. Bayangkan ni masjid. Ni tepi ni. Luar pagar. Outside dia. Tak usah sebut lah gate berapa. Awak tak hafalnya. Tengok kanan tu je. Belah kanan tu 2 tempat. 2 bangunan panjang. Macam shop lot. Macam tu. Shop lot kanan, shop kiri. Ke tepi tu. Memang nampak. Sana pun. Yelah tak pergi. Itulah kawan kedai. Panggil. Tak larang nak jalan jauh. Ya. Ya. Ada ni sekejap. Saya simpan gambar tu. Tapi tak ingat. Quran. Exhibition tu 2. Tu exhibition yang Nabi, satu lagi Asma Husna. Okay. Yelah. Dah duit banyak boleh lah. Sekali pergi. Dapat visa 1 tahun. Boleh. Ya. Ya. Ada. Saya tunjukkan. Dalam handphone saya ada. Saya tunjukkan dalam handphone ni. Tadi dia ada buat kat situ replika Masjid Nabi zaman Nabi. Kemudian apa Masjid Nabi sekarang ada agak. Kemudian Masjid Nabi zaman itu kemudian apa masalah kubur Nabi dalam tu macam mana? Kejap. Apa pasal? Sekejap. Dia tak boleh. Kalau jadi itu mesti mesyuarat. Kenapa mesyuarat? Hei, la ilaha illallah. Jangan mesyuarat lah. Janganlah buat bising itu, tak mau. Kacau. Itu bukan nak suruh ni. Sekejap Sekejap ada gambar. Bukan. Ada gambar yang ni. Yang apa yang dia buat replika. Semua nampak satu ni kelentong. Sekejap. Yep. Yep. Dia sebelah je. Sekejap, mana dia? Gambar. Ni Ada kot. Okay. Di sini. Alah, Twitter lah pula. Salah. Orang kacau tu. Tak pasal dia dah dekat pameran tu dia tulis, dia tunjukkan. Ni saya besarkan. Okey. Alamak, besar sangat. Okey. Bila tuan-tuan bagi salam, ini kepala Nabi sini. So dia bagi salam ke Rasulullah sini. Ini Abu Bakar. Ini Umar. Kubur dia macam tu bertiga. Mana ada kubur satu besar, ada lilin, ada serban. Semua tu tipu. Kau nampak ada gambar? Ni orang mesti lintas depan ni lah. Kita datang lintas bagi salam kan. First bagi salam ke Nabi kat sini. Kan bila bagi salam tu kan, dia 3 tu kan. Dia macam ni. Lubang pertama ni kepada Rasulullah. Abu Bakar, Umar situ. Dia 2, ni 3 lubang ni. 1, 2, 3. So lubang pertama tu pada salam Rasulullah. Salam pada Abu Bakar, Umar. Lepas tu yang tempat dia tu macam tu. Alah. Macam tu. Nampak? Macam tu. Sini Rasulullah, sini Abu Bakar, sini Umar. Dalam bilik tu. Lepas tu bila bagi salam Rasulullah pertama, lepas tu Abu Bakar dengan Umar kedua, ketiga. Jangan ramai tu tak boleh nak pergi macam mana. Ni laki-lakinya sah, perempuan lain. Sama lah.
Sama lah. Terbalik sama mana? Kubur Nabi macam tu lah. Ada dekat dia, time dia tutup tu pasal tak ada pula. Time tutup kan ada. Iya, time masuk kan dia pusing sampai ke depan, dia letak kemah tu. Tak perasan ke? Nak masuk kita pun kami selesa. Tak payah pergilah. Ibu pergi buat apa? Kalau dah macam tu, Salam pada jauh tak boleh Ustaz? boleh je, siapa kata tak boleh. Dia sibuk tadi nak pergi Raudah apa. Okey. Di sini macam ni kan. Jadi macam nak dipahamkan, dia memang ada orang buat situ. Kalau siapa pergi situ, nampak dia letakkan apa, replika tu dekat yang panggil apa, pameran Rasulullah tu ada macam tu. So kubur dia macam ni, 1, 2, 3. So utbi tu konon dia kata sandar. Kat mana sandar? Sebelum tutup tau. Bilik ni bilik Aisyah. Siapa nak masuk? Semasa Aisyah ada tu tutup bilik Aisyah. Yang kes yang kain apa hijau tu kan, itu kain tu tutup kat area sini, tutup area keliling ni area sini, tutup yang tu. Kelambu sini belakang besar ni, bukan ke sini keliling ni besar-besar tu tutup belakang. Datang orang ambil kain kelambu tu pergi letak kepala kat Terengganu. Gila tu. Ni kubur Rasulullah SAW macam tu. Sebab tak faham, tak tahu. Iyalah tu, so belajar, datang kelas, Komponteng. Ni gambar yang sini, gambar lain. Ni kubur Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Orang biasa lintas depan ni. Yang Raudah sinilah, orang sibuk Raudah. Sebab ini bilik Aisyah. Bilik ni, ini bilik Aisyah dulu. Ada orang letak gambar ni macam ni, nampak lagi terang. Macam ni. Dan Raudah macam ni. Ni kubur. Jadi orang biasa datang lintas depan ni. Ni sama je. Tapi pasal dah langgar dengan masyarakat Turki, terus tak hilang panduan. Tak ada standar macam tu Ustaz. Masa dulu boleh pergi belah sana. Iya, saya tahu pasal zaman akak pergi tu, diorang tak ni lagi. Orang siap tawaf kubur Rasulullah tu, gila. Orang boleh masuk dia buat bersalam pun. Dia pusing belakang tu. Pusing sepanjang kawasan tu, diorang pergi tawaf. Ini gambaran baru. Diorang letak sini. Diorang jadikan ada kelambu tutup dari seluruh arah, supaya tak jadikan masalah. Sekarang ni berapa banyak wall? Macam mana? Berapa wall dari masjid Ni 1, 2, 3, 4 dinding. Habis je. Dia jadikan arah tutup kan. Dia macam tu keadaan tutup. Jadi kubur macam ni kan, yang kes apa, bagi salam tu kan, kubur Nabi, Abu Bakar, Umar. So kita bagi salam sini kepada Rasulullah, lepas tu bagi salam pada Abu Bakar, Umar kat sini. Tu arah kiblat. Banyak orang tak nampak ni, pergi buat bukan kan. Jadi dekat siapa nak tengok ini kan, dia ada benda ni dia orang buat ni dekat apa, replika ni dia orang buat dekat pameran Rasulullah tu. Di Masjid Nabawi tu, besar-besar Masjid Nabawi tu belah sini. Besar kan. Belah tahu kedai ni. Baik. Ya ala kulli hal ulang balik. Untuk mutawif pun bagi tahu. Mutawif pula, akak biasa dapat mutawif yang ahli bid'ah. Yang cerita ke bukan. Betul. Si ada separuh tu cerita atas bumbung tu, dia kata apa, ada mayat, orang mati. Itu macam mana pula? Gila apa? Kononnya bukan nak robohkan kubah tu. Kubah tu dibuat tahun bila? Kubur Nabi tahun bila? Kubah tak ada asalnya. Zaman Aisyah tak ada kubah. Tiba-tiba kubah tu ada lubang. Macam-macam. Kubah hijau tu bukan dibuat oleh Nabi. Para sahabat tak buat. Zaman seterusnya diorang bina. Kita cuma para ulama tak tega nak pecahkan je. Sebab atas kubur Rasulullah takut apa? Buat bising. Tu je. Kalau tidak lama dah buat pecahkan. Ala kuliah tu. Jadi ayat-ayat yang tadi yang kita baca tadi 64 tu, kena jaga sikit sebab kat situ banyak di kalangan ahli bid'ah gunakan ayat tersebut dalil bahawa boleh minta hajat dekat kubur Nabi. Okey. Tu yang pembetulan ya. Okey, wa qauluhu nabi Allah Taala lepas tu, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampailah mereka memperhakimkan engkau pada apa yang dipertelingkahkan di antara mereka. Yuksimu ta'ala binafsihil karimatil muqaddasati, bersumpah Allah Ta'ala dengan dirinya yang mulia lagi suci, annahu la yu'minu ahadun, bahawa sungguh tidak beriman seseorang, hatta yuhakkimur rasulah,
Sehinggalah dia memperhakimkan Rasulullah SAW fi jami'il umur, pada semua urusan. Yang kita tahu nak sah ke tak sah amal kita, betul ke tidak, cuba ambil Rasul. Orang kita sering tak ambil Rasul, dia ambil orang lain. Ambil tok guru lah, wali lah, apa sebagainya. Sampai majlis program kenduri arwah. Ya benar, ia bukan daripada Islam, tapi telah diislamkan. Alasan kata Wali Songo buat. Wali Songo buat apa hak dia mensyariatkan agama? Walaupun dia kata wali sekalipun, dia tak ada hak untuk membuat urusan agama ni. Agama ni bukan hak dia untuk kucak-kacirkan. Datang kita pergi perwali kan, letak gambar pula kat rumah, gambar Wali Songo. Lepas tu pergi pula program ziarah kubur Wali Songo. Tak kerja lain ke? Okey, pada semua urusan fama hakama bihi fahuwal haq, maka apa yang dihukumkan dengannya maka ia kebenaran. Allazi yajibul inqiyadu lahu, yang wajib untuk kita patuh kepadanya, batinan wa zahira, dalaman dan luaran. Bukan hanya sekat dalaman, luaran dan dalaman, dua sekali. Hati kita kena patuh, kena redha, badan kita kena patuh, tidak kita buat yang lain. Walihada qala thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tak akan dapati pada diri mereka kesempitan daripada apa yang kau putuskan. Wa yusallimu tasliman, mereka akan menyerah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Ai idza hakamuka, bila mereka menghakimkan engkau, yuti'unaka, mereka taati engkau, fi bawatinihim, pada dalaman mereka, wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakamta bihi, dan mereka tak dapati dalam diri mereka kesempitan terhadap apa yang kau hukumkan dengannya. Wa yaqaduna lahu fi zahir wal batin, mereka patuh kepadanya pada zahir dan batin. Kata wa fayusallimu lidzalika tasliman kulliyan, mereka menyerah kepada itu dengan penyerahan yang menyeluruh, min ghairi mumaniatin, tanpa rasa terhalang, wala mudafi'atin, tanpa penyekat, wala munazaah, tanpa sebarang perlingkahan. Tak ada mumana'ah, tak ada rasa tersekat, tak ada terhalang, tak ada rasa nak bertentang. Kama warada fil hadis, demi dan bagaimana datang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata wal di nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta yakuna hawahu, sehingga menjadi hawa nafsunya, tabaan lima ji'tu bihi, ikutan kepada apa aku bawa, apa yang aku datang dengannya. Mana apa yang aku bawa. Mana tidak beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya, keinginan diri dia mengikut kepada apa yang aku datang bawa. Kenapa aku bawa datang? Itulah tanda sebenarnya orang tu beriman. Jika tidak, dia akan jadi masalah. Baik. Wallahu a'lam. Hidung sebu lah. Teruskan. Hilang suara ni. Ini sama, kemudian ada hadis-hadis yang datang berkenaan dengan tajuk masalah ketaatan ataupun memperhukumkan, menghakimkan Nabi. Kemudian boleh tak kita rasa tak puas hati dengan hukum Nabi SAW. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.